karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, atas taufik dan hidayahnya yang diberikan Allah kepada kita semua. Begitu juga atas bimbingan, pimpinan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sama-sama berada di dalam taman-taman syurga pada pagi ini, ya. Alhamdulillah, kita sangat-sangat berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah rezekikan kita sampai berada di penghujung Ramadan pada tahun ini. Allahu Akbar. Rasa macam sangat-sangat tak tahu nak cerita, tak tahu nak cakap pada Allah Subhanahu Wa Taala betapa kita sangat berterima kasih pada Allah kerana Allah beri kita sampai di penghujung Ramadan. Tapi walau hujung-hujung pun ada 3 hari lagi. Masuk hari ni makna 4 hari lagi yang kita kena selesaikan. Bukanlah kerana nak keluar sangat daripada Ramadan, tapi yang kita kena buat terbaik sebab kita tidak pasti sama ada Ramadan tahun depan. Kita masih diberi peluang lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa tak tahu nak cakap macam mana rasa gembira. Macam mana rasa seronok, ya. Bukan seronok apa, tapi seronok Allah beri kita berada sampai penghujung Ramadan. Kalau nak kira mula-mula tu, Allahu Akbar, dapat tidak. Betul tak, Mek? Mek orang pertama yang lapor diri pada pagi ini mewakili pihak SKR, yakni Surau Kerja Raya. Alhamdulillah. Pagi-pagi dah bercakap dengan Mek, dia kata dia kurang sihat hari ini. Tapi masih still bersama dengan kita, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah anugerahkan yang terbaik buat Mek dan juga kita semua. Amin, 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 ya. Dan tidak lupa juga selawat dan salam kita tujukan pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarganya dan juga ke atas sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, muslimin muslimat semua, apa khabar semua? InsyaAllah mudah-mudahan masih dalam keadaan suasana yang sihat. Alhamdulillah, masih dapat meneruskan ibadat-ibadat puasa dan juga ibadat-ibadat yang lain yang ada di sepanjang Ramadan. Dah nak keluar, dah nak pergi dah Ramadan. Allahu Akbar. Tapi kita ni rasa sangat rindu dengan bulan Ramadan dan sangat kasih, sangat cinta, sangat-sangat. Kalau boleh, biarlah dia tak pergi, ya, muslimin muslimat semua. Alhamdulillah, di pagi ini kita berkuliah online, anjuran daripada SKR, Surau Kerja Raya. Terima kasih banyak-banyak atas peluang yang diberikan, atas anjuran yang diberikan di saat-saat hujung ni. Saya bercakap dengan Cik Muntadah, dia kata tak apa Ustazah, lepas ni kita cuti raya. Tak apa, Alhamdulillah kami semua ni tak boleh balik kampung. Bukan sekadar tak boleh balik kampung, tak boleh merentas negeri. Lagi tak ada pergi mana-mana lah, tak apalah, ya. InsyaAllah tak boleh balik kampung, tapi kita dapat berkuliah. Alhamdulillah, insyaAllah, ya. Muslimin muslimat semua. Saya tengok tadi Mek Hafsah orang pertama yang lapor diri. Masya Allah, terima kasih Mek. Itu juga Mar, nak sebut lebih lagi tu dia ada WKN, nak kata apa ti? Kita ada Miss Lia, kita ada Zaitun, kita ada Ayah, kita ada Lela Ella, kita ada Nazatun Naina, kita ada Rakiah Abdul Rahman. Tadi saya nampak siapa lagi ti? Rakiah, Nazatul, Wamfas Ida, ya. Okey, semuanya beri salam. Saya ucapkan, saya jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan ada saya nampak WhatsApp, andai kata Lailatul Qadar sudah pergi, ya. Tak kisahlah semalam ke 2 malam sebelum ini ke, tapi insya-Allah kita rasa kita dah buat yang terbaik, betul kan?
kita dah buat yang terbaik, insya-Allah muslimin muslimat semua ya. Mudah-mudahan nak puas hati memang kita tak puas hatilah. Ada lagi kelalaian kita, kecuaian kita. Tapi kita sangat-sangat mengharap Allah menerima apa yang telah kita buat muslimin muslimat semua. Tetapi katakanlah Lailatul Qadar sudah pergi, tetapi perjuangan kita belum tamat ya. Ramadan masih ada. Campur hari ini 4 hari lagi. Jangan kita rasa bila Lailatul Qadar dah pergi, contohnya lah, maka kita berhenti dari segi urusan-urusan ibadat kita yang telah kita buat sebelum ini. Tidak ya, teruskan. Sebab Ramadan masih ada dan yang paling penting yang ada juga dengan kita iaitu Al-Quranul Karim. Menjadi pegangan pada kita sebab Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar sebagai panduan buat kita semua. Masya Allah, tabarakallah. InsyaAllah kita tak akan sesat sampai bila-bila. Rasulullah kata lan tadillu abada, iaitu bila kita berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahanlah muslimin muslimat semua ya. Saya nampak kita ada gula kabung, kita ada Ruby Abu Bakar, kita ada ya, ayah pun ada. Okey, InsyaAllah bonda. Lagi kita ada siapa, saya rasa ada yang terlepas kok-koknya lah. Alhamdulillah hari ini Fadilah Hashim, Habibah Rasul ada bersama. Okey, dan ada bersama saya Yanti ada hari ini. Alhamdulillah. Risau dia takut kena tahan polis ya. Sebenarnya dia masih lagi lah pucung. Kalau pucung dia tu sebab pucung dia dah menghala kepada Cyberjaya. Kalau tidak, pucung sebahagian besar daripada pucung adalah satu daerah dengan petaling. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi tak apalah, apapun insya-Allah mudah-mudahan Allah izinkan yang terbaik buat kita. Terima kasih kepada muslimin muslimat semua. Saya tengok ramai, alhamdulillah, insya-Allah untuk kita menyambung kuliah online kita yang berkaitan dengan asam garam, yakni asam garam yang ke-16 dalam rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat, kita faham, kita ada Siti Zawiyah, lupa nak sebut. Kita ada Eda pun ada sama. Mek Absah di luar Ramadan hanya apa? Solat tarawih sahaja, yang tak ada yang lain ibadah kita. Kena tetap istiqamah. Betul. Sungguh. Yang tak adanya puasa. Puasa masih boleh kita buat. Cuma bukan puasa Ramadan. Tapi solat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Yang lain-lain insya-Allah kita teruskan. Betul. Betul sangat tu. Alhamdulillah. InsyaAllah mudah-mudahan kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila selesai Ramadan nanti, ya Allah, Kau jadikanlah diriku ini istiqamah dengan amalan-amalan di sepanjang bulan Ramadan. Malah lebih lagi daripada itu sebab kita nak supaya dia dapat seimbang pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kita dapat di bulan Ramadan, buat sikit dapat banyak. Tapi di luar Ramadan kita kena buat banyak supaya kita dapat banyak. InsyaAllah. Okey, nampak ada Fatimah Ayub, kita ada Kamarujan, kita ada Wira. Okey, Wira kuliah kita SKR punya viral. Wira pula dah. Okey, muslimin muslimat semua, kita dah masuk pada asam garam yang ke-16 iaitu apa kita panggil ya? Kita dah yang ke-11 dah. Siri yang ke-11. Allahu akbar, siri. Kau dia tak nak keluar tu, puah nak ingat ya. Allahu akbar, muslimin muslimat semua ya. Ada orang kata, ustazah, apa ubat ya supaya kita tak lupa? Hai, payah nak jawab tu sebab kita hak cakap ni pun ada masa juga terlupa. Ya, nak buat macam mana? Tak apalah. Kita terimalah itu adalah sebagai sesuatu ketentuan Allah yang dah memang masa dia dah. Sikit-sikit terlupa tak apa. Jangan nyanyuk ya. Na'udzubillah, itu yang kita tidak nak ya. Okey, Eda ucap kepada Mek Hafsah, Safakillah, Mami Hafsah Bakar. InsyaAllah kita sama-sama doakan Mek. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan ibadat Ramadan ini sampai habis. Dan begitu juga insyaAllah sampailah kita diambil oleh Allah SWT. Okey, kita ada Salina. Tadi ada Jamila. Jamila. Kita ada Jamila Usman. Okey, sebab kita melintang tu dia nampak 2 orang saja dalam satu masa.
Tapi alhamdulillah tea dia tolong kat depan saya ni, dia buka lagi satu ni. Tak apa, ada tea saya tak bimbang. Ada saat kalau tak ada tea saya duduk seorang gelabah. Saya baca mana ada je. Nampak, tak nampak sudah. Tak apa ya. Yang paling penting ialah janji kita dapat bagi kuliah ya. Alhamdulillah ya. Okey, hari ini asam garam yang ke-16, isteri lain tidak puas hati dengan Aisyah ya, sebab kita tahu Aisyah adalah merupakan isteri kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang lain tak sayang, sayang juga, tapi Aisyah lagi disayangi. Tu cerita dia. Ya. Sama, maknanya bukan kata Rasulullah tetap adil kok mana-mana pun. Sayang belaka, cuma dari segi yang lain sikit tu nampak dia lebih menyayangi Aisyah daripada isteri-isteri lain dan menyebabkan isteri lain rasa kurang puas hati ya. Kita ada Baizura Badlisha. Okey, kita ada Opah. Opah, Assalamualaikum Ustazah dan sahabat-sahabat semua. Opah sihat ke? Nampak sihat aja dalam gambar. Masya Allah. Hajar Aziz. Kita ada Hajar Aziz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, jadi soal tak puas hati ni, itu adalah perkara biasa. Ya? Orang bermadu, ya? Itu perkara biasa. Orang tak bermadu pun kadang-kadang tak puas hati juga. Tak puas hati dengan apa? Sebab suami dia baik dengan mak dia. Betul tak? Asyik sebut mak aja. Kelak kerja nak balik aja, mentang-mentang lah rumah mak dia dekat. Rumah kita kena rentas daerah lagi, rentas negeri lagi. Confirm memang tak boleh balik raya ni ya. Jangan bergaduh ya. Isu-isu yang seperti ini sampai bila-bila pun tak akan selesai nak. Kalau nak tak buang dalam hati kita perasaan tak suka, perasaan benci kat orang ya. Jadi mudah-mudahan kita buangkanlah. InsyaAllah tarbiyah kita dalam bulan Ramadan banyak membentuk diri kita untuk menjadi orang yang terbaik. Sebab Ramadan adalah bulan pertapaan. Kita tak nak keluar lagi daripada bulan Ramadan ini selagi mana tak habis Ramadan. Dan yang kedua pula, kita nak bawa apa-apa yang kita dapat pada bulan Ramadan ini juga pada bulan-bulan yang akan datang. InsyaAllah, mudah-mudahan ya. Okey. Isteri lain tidak puas hati dengan Aisyah. Dia kata di sini, Hishamu an abihi qala kana an-nasu yataharrauna bihadaya hum yawma Aisyah. Qalat Aisyatu fajtama'a sawahibi ila ummi Salama. Fakulna ya umma Salama wallahi inna an-nasa yataharrauni bihadayahum yawma Aisyah. Wa ana nuridul khairu kama turidu Aisyah. Famuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ya'murun nasa an yuhdu ilaihi haitsuma kana aw haitsuma dara. Qalat fadhakarat dhalika salamata lin nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat fa'arada anni falamma ada ilayya zakartu lahu zaka fa'arada anni falamma kana fi thalithati zakartu lahu faqala ya umma Salama la tu'zini fi Aisyah fa inna wallahi ma nazala 'ala al-wahyu wa ana fi lihafi imra'atin minkunna ghairiha. Tu ya. Panjang hadisnya dan ceritanya panjang. Tapi nak ceritanya bagaimana keadaan isteri lain yang tak puas hati dan sehingga dia menghantar wakil supaya memberitahu kepada Rasulullah ataupun mengingatkan Rasulullah SAW supaya isteri lain juga diambil berat. Ceritanya macam mana? Hisham daripada ayahnya menceritakan bahawa orang ramai menunggu untuk memberikan hadiah kepada Nabi pada hari giliran baginda di rumah Aisyah. Hadiah apa tak tahu, tak diceritakan. Tapi kalau orang nak bagi apa-apa kepada Rasulullah SAW, biasanya orang akan tunggu ketika Rasulullah berada di rumah Aisyah. Agaknya sebab dia tahu Rasulullah sayangkan Aisyah, agak-agaknya gitulah kot. Kalau kita sendiri pun agaknya begitu juga. Kalau nak bagi apa-apa, bukanlah hadiahnya dengan barang emas apa semua tu, tidak ada ya. Barangkali dengan makanan gitu aja. Dan kalau ada, Rasulullah akan bagi habis, sedekah habis kepada orang lain ya.
Baik berupa duit ke, berupa makanan ke, sehingga kan satu cerita Aisyah ni bagi dekat orang sehingga tak ada apa. Dia pun bertanya, apa yang kita nak makan? Habis dah hak kita ni. Allahu Akbar. Begitu sekali hebatnya mereka-mereka ini ya dalam bersedekah melebihi orang lain jauh berbanding dengan diri sendiri. Kalau kita lah, cuba kita macam mana? Kalau orang bagi makanan, kita dululah ambil untuk kita. Lepas tu baru bagi kat orang. Dah rasa lebih, baru bagi. Kalau rasa tak lebih, tak bagi dah. Kan? Itulah kadang-kadang tak habis, maka membazirlah. Kita nak bagi kat orang, dah jauh malam. Rupanya kita tak habis makan. Tak seronok. Ya? Tengoklah. Ya? Sebab itu, dan dimasukkan hadiah ini, saya tak tahu apa hadiah. Cuma pernah kita dengar Aisyah dari segi hadiah ni, bila hadiahkan pada Rasulullah, maka Aisyah akan bagi. Kalau duit dia akan bagi, walaupun dia tidak memiliki duit, dia akan bagi duit. Kalau berupa makanan, dia akan bagi makanan. Gulai kambing diberikan oleh orang sahabat kepada Rasulullah, dia akan bagi semua. Hatta sampai dia nak makan pun tak ada, tak ingat nak simpan untuk diri sendiri. Allahu Akbar. Ya, kita dululah ambil bubuh dalam bekal ni untuk kita. Orang lain akan kemudian. Selalu pesan kepada tukang masak, simpan untuk tuan rumah tu. Betul tak, Ti? Kalau kenduri kendara kan, kita ada Maria Muhammad, kita ada Eda, ya. Betul kan? Kalau kita di kampung, contoh kenduri, simpan tuan rumah sikit tau. Orang tu orang kita sebut, berapa orang ni nak makan? Orang kat bawah, orang tukang masak tanya kita. Kita pun jawab, ada 4-5 orang lebih lah, bagi lebih pun tak apa. Allahu Akbar. Jauhnya kita kan, ujung kuku kita pun tak ada. Ujung kuku Rasulullah pun tidak ada. Ujung kuku Aisyah pun tak ada kepada kita keluhuran budi pekerti yang sangat tinggi. Bukan kata akhlak yang baik, lebih baik. Maknanya memiliki budi pekerti yang sangat tinggi, yang tidak ada tolak bandingnya. Sebab itu Allah kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang sangat terpuji. Allahu Akbar. Ya? Kalau kita tidaklah, tak bagilah kat orang. Kan? Okey. Dia kata, Sayyidina Aisyah berkata, Isyam daripada ayahnya, okey. Sayyidatina Aisyah berkata, maka madu-maduku berkumpul di rumah Ummu Salamah. Mereka berkata, wahai Ummu Salamah, orang ramai sengaja menunggu untuk memberikan hadiah kepada Nabi pada hari giliran baginda di rumah Aisyah. Kami pun hendak dapat habuan bagaimana yang Aisyah dapat. Kamu beritahulah Rasulullah supaya baginda menyuruh orang ramai memberikan hadiah ketika baginda berada di mana-mana rumah. Itu cadangan daripada isteri-isteri yang lain. Okey, kita ada Salina, kita ada Siti Zawiyah, kita ada Nur Haimah. Okey, orang yang saya dah sebut nama. Okey, maknanya isteri-isteri Rasulullah ni duduk berkumpul, bincang, nak hantar wakil seorang pergi jumpa dengan Rasulullah supaya hadiah itu juga diberi semasa Rasulullah berada di tempat lain. Cuba bayangkan, kita nak paksa orang bagi hadiah. Dah lah orang nak bagi hadiah, kita paksa pula bagi kat orang ni mah orang ni dah. Tak manis. Okey, nampaknya ada Gayah Mak Ali, wakil daripada Pasir Mas. Seorang, insyaAllah. Rakiah pun orang Kelantan juga, tapi dia orang Kelantan bukan Pasir Mas. Okey. Okey, saja gurau. Okey. Maka Ummu Salamah menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Ummu Salamah berkata, namun baginda mengelak daripadaku. Ketika baginda bercakap semula denganku, aku sampaikan semula hal itu. Namun sekali lagi baginda mengelak. Tak jawab. Tak nak jawab. Sehinggalah kali ketiga aku memberitahu baginda hal itu. Baginda pun bersabda, wahai Ummu Salamah, janganlah awak sakiti hati saya tentang hal Aisyah. Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam keadaan saya sedang berselimut dengan mana-mana antara kamu kecuali dia sahaja. Hadis ini adalah riwayat Bukhari. Dan memang kita tahu cerita-cerita hal ini kan. Maknanya wahyu daripada Allah SWT melalui Jibril tidak akan turun semasa Rasulullah berada di rumah isteri-isteri yang lain. Kecuali ketika bersama dengan Aisyah sahaja. Allahu Akbar. Itu kelebihan yang
Allah berikan kepada Aisyah, ya. Tapi bukanlah bermakna yang lain tu tidak baik, tidak, ya. Tapi dalam baik semua, cuma ada yang mendapat kelebihan yang istimewa, dan istimewa itu juga daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita ada Umi Akasha, kita ada Mak Uda, kita ada Zanisha, ya. Okey, alhamdulillah, terima kasih bersama. Okey, Mak Uda kata apa? Assalamualaikum Ustazah dan semua sahabat kuliah yang disayangi. Semua tu dia sayang kepada sahabat kuliah. Masya Allah, ya. Tapi sayang kalau betul belum lagi bermadu. Kalau bermadu aku tak tahulah macam mana. Betul tak, Ti? Dah. Saya ni tak apa, tak ada masalah, ya. Cuba salah seorang ni usik suami Mak Uda. Kan? Cuba. Baru tak ada sahabat yang disayangi, betul tak? Saja gurau Mak Uda. Itu juga dengan kita ada Aznita, kita ada Azizek, kita ada Yaya Lia. Okey, Mak Uda. Kan saya buat contoh tadi. Cuba tanya ayah tu. Sekarang boleh cakaplah sahabat yang disayangi, yang dirindui kerana Allah. Yes. Tapi katakanlah bermadu. Idaknya dah. Tak kisah, tak ada dah. Salam pun tak sampai dah. Kan kita. Tapi bagaimana keadaan isteri Rasulullah SAW itu, nak ceritanya asam garam. Benda yang tak boleh elak. Kita sendiri pun, bila kita baca tu kita rasa dah, kalau aku pun dah. Sama juga nak ceritanya. Sama juga dengan isteri Rasulullah yang lain, sebab dia tak adalah wanita. Sama lebih kurang dengan kita juga dari segi yang perasaan itu, ya. Okey, kita ada Radiah Syarif, kita ada Opah Aznah, Zanisha, okey, ya. Kita ada Liza Amani. Sorry lah saya buat contoh tadi. Tak sesuai, saya tarik balik. Saja nak ceritanya, benda ni Allahu Akbar, ya. Okey, kita dapat Liza Amani. Kita ada Liz tadi. Liz Daud. Okey, alhamdulillah, ya. Okey, kita faham bila Ummu Salamah mengutarakan sampai 3 kali permohonan daripada isteri-isteri Rasulullah SAW supaya Rasulullah beritahu kepada sahabat-sahabat kalau nak bagi hadiah, bagi juga hadiah ketika dia berada di rumah isteri-isterinya yang lain. Bukanlah di rumah Aisyah saja. Tapi kali ketiga, maka Rasulullah menjawab, kenapa wahai Ummu Salamah, janganlah awak sakiti hati saya. Maknanya itu amaran daripada Rasulullah SAW supaya jangan lagi tanya benda-benda yang sama. Dan memang isteri Rasulullah ni bila kau cakap macam tu, cukup dah. Dah faham dah. Jangan kamu sakiti hati saya lagi. Kalau kita, hari ni tak, esok belum tentu lagi, kan? Jadi bila cakap macam tu aja, janganlah awak sakiti hati saya tentang hal Aisyah. Demi Allah, tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam keadaan saya sedang berselimut dengan mana-mana antara kamu kecuali dia sahaja, iaitu Aisyah. Hebatnya Aisyah. Patutlah lagu yang kita dengar-dengar setiap minggu tu, ya. Itulah menceritakan tentang hebatnya Aisyah, isteri Rasulullah SAW. Ya. Okay, kita ada Sania. Hadis yang kedua. 2 kem isteri Nabi. Dah berpecah kepada 2 dah. Ya. Satu sebelah Aisyah, satu di sebelah Ummu Salamah. Ya. 2 grup. Ya. Dan dalam kehidupan kita sendiri, ni lah. Dia kalau suami kahwin 1, kahwin 2, dia tak ada geng. Kalau kahwin 3, kahwin 4, dia ada geng. 2-2. Sebab yang pertama, dia akan baik dengan yang keberapa. Dia akan baik dengan yang kedua. Sebab dia kata, padan muka engkau yang ketiga ambil padan. Yang kedua dulu ambil hak dia juga. Tak apa dah. Dia dah lupa dah. Tapi bila hak yang ketiga ni, suami kahwin yang keempat, maka isteri yang ketiga tu, maka isteri yang kedua akan cakap, nak padan muka engkau. Dulu kau ambil laki aku, sekarang orang ambil laki engkau. Yang isteri pertama tak apa dah. Dia dah okey dah. Bukan okey baik tu, tidak lah dah. Tapi nak ceritanya, dia sudah ada geng. Boleh dah. 2-2 sama 2. Tapi yang isteri Rasulullah ni juga telah berpecah kepada 2 kem, dia kata. Sayyidatina Aisyah menceritakan bahawa isteri-isteri Rasulullah terpecah kepada 2 kem. Kem pertama terdiri daripada Aisyah, Hafsah, Safiyah dan Saudah.
Ya, itu pertama. Sementara kem yang kedua Ummu Salamah dan isteri Nabi yang lain. Nak bergaduh ke? Tidak, ya. Sebab kadang-kadang isteri yang ni bolehlah pergi menceritakan, memberitahu, menyampaikan hasrat isteri-isteri yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ada Siti Ramlah, isteri pertama. Dia dah lali dah biasa, betul tu. Macam punah aja Siti Ramlah saja gurau ya. Tengok nanya, isteri pertama dia dah lali dah, dia tak ada apa-apa dah. Dia just tunggu dan lihat saja. Pada muka kau pun sama dah. Padahalnya semua pada muka belaka, betul dah. Tak adalah kata yang tak pada muka, tak semua pada muka belaka. Isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, isteri keempat. Isteri keempat dia tak ada orang ambil hak dia, tapi dia akan juga cemburu dengan isteri-isteri yang lain juga, ya. Itu dah perkara biasa, asam garam, ya. Tapi kita lihat bagaimana ragam isteri Rasulullah SAW dah pecah kepada dua camp, dua bahagian, ya, dua tim, ya. Ketika itu kaum muslimin cukup maklum akan kecintaan Rasulullah terhadap Aisyah. Maka sesiapa yang ingin memberi hadiah kepada Rasulullah, dia pasti akan menunggu sehingga tibanya hari giliran Nabi berada di rumah Aisyah. Kemudian dia menyampaikan hadiah kepada Nabi di situ. Maka para isteri dalam kem Ummu Salamah bersembang tentang hal ini. Mereka berkata kepadanya, bercakaplah dengan Rasulullah supaya beritahu orang ramai bahawa sesiapa yang hendak memberi hadiah, berilah semasa baginda berada di mana-mana rumah isterinya. Itu cadangan, ya, yang kita dah baca tadi. Tapi ini maknanya nak ceritanya dari segi lebih lagi, ya, sebab dia dah berpecah kepada dua kem. Maka Ummu Salamah pun menyampaikan perkara itu kepada baginda, namun Nabi tidak membalas apa-apa. Selepas itu para isteri Nabi bertanya khabar tentang hal itu. Ummu Salamah menjawab, baginda tidak kata apa-apa pun kepadaku. Kali pertama, Rasulullah tak cakap apa. Kali kedua, Rasulullah tak cakap apa. Jadi isteri-isteri semua menunggu nak dengar cerita. Macam kita jugalah. Apa kata Rasulullah? Tapi mereka sopan lah kalau kita teruk bergaduh, ya dah. Okey, nampak ada Mazni Hassan, kita ada Raja Asia, ya. Okey, alhamdulillah nampak ramai kita di talian, ya. Bergantung semua sekali, masya-Allah. Saya nampak ada Eda, nampak ada Mekha besar, ya. Tu hak yang saya nampak Ayah dalam tu yang duduk bergantung kat tepi tu. Dalam telefon tak ada, ya. Tapi kalau dalam tab memang ada. Bergantung, masya-Allah. Terima kasih banyak-banyak, ya. Sebab kita ni dah berhujung sangat. Tapi hujung Ramadan tak sama dengan hujung benda-benda yang lain. Kalau benda lain di kat hujung ni dah tak ada istimewa dah, ya. Tanya Eda, dia tahu tentang buah harum manis. Kalau hujung ni kecil, kemetok aja buah dia. Kadang-kadang tak berapa ni, ya. Kalau ada kebun durian, maknanya yang hujung ni dah buah tak cantik dah. Kalau dah kita jual pun harga dah turun dah, ya. Kita kata ni buah hujung dah, ya. Kadang-kadang masak, kadang-kadang tak masak kan. Buah durian. Jadi buah hujung. Tapi hujung Ramadan sangat istimewa kepada kita sebab tidak ada perubahan daripada malam pertama sampai malam akhir kecuali Lailatul Qadar sahaja yang lebih dari segi ganjaran pahalanya. Macam saya kata tadilah, andainya Lailatul Qadar sudah pergi, ya, kita tak tahu ke, tapi Ramadan masih ada, ya. Ramadan masih ada. Hari ini 4 hari lagi masih ada. Kita boleh kejar banyak perkara, ya. Kita boleh baca Quran lagi, kita boleh solat sunat lagi, kita boleh bersedekah lagi, kita boleh melakukan solat yang qada kita teruskan, ya. Jangan kita berhenti. Allah lah itu kadang dah ada, dah pergi dah, tak seronok dah nak beribadat. No, ya. Sebab saya kata hujungnya masih hebat, tetap sama sebagaimana malam pertama, hari pertama kita berada di bulan Ramadan. Masya-Allah, tabarakallah. Hebatnya hadiah Allah kepada kita. Sesungguhnya Ramadan adalah hadiah yang terbaik, yang teristimewa daripada Allah Subhanahu Wa Taala buat kita
umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi lain pun ada juga puasa ya. Okey, kita ada Intan Zurina, kita ada Hisham Saming ya. Syamin, tu tak apa, orang dah biasa dah tu. Dia masuk dalam kita punya, tak apa, tak saya hiraukan dia lah. Okey, memang dah. Kita ada list Daud. Okey, Muslimin Muslimat semua. Kita pergi kepada cerita dia lagi. Tiba giliran yang berikut. Okey, mana Ummu Salamah akan cuba bercakap lagi dengan Nabi. Maka bila tiba lagi giliran Nabi tidur di rumah Ummu Salamah, beliau pun menyampaikan hal tersebut kepada Nabi. Sekali lagi Nabi tidak menjawab apa-apa. Selepas itu mereka bertanya khabar lagi. Ummu Salamah menjawab, baginda tidak kata apa-apa pun. Mereka pun berkata, cuba bercakap lagi dengan Nabi sehingga baginda bercakap denganmu. Begitu sekalilah nak dengarnya cerita ya. Apa yang Nabi nak kata ya. Sampai kali ketiga Ummu Salamah ditanya, barulah dijawab oleh Rasulullah SAW. Tapi para isteri yang duduk dalam tim dia menyuruh, tanya lagi. Tak apa, tak jawab lagi. Tanya lagi. Allahu Akbar. Ya, hebat ni isteri-isteri Nabi. Ya Allah. Orang perempuan kan, selagi tak dapat jawapan, memang tanyalah. Okey, kita ada Hajah Nani, Haji Awi, ya, orang Kuching. Tak apa ya. Mohon Ustazah Zawiyah maaf terlambat menonton. Tak apa. Kak Nani, tak ada masalah. Yang tidak ada istilah lambat. Yang lambat, yang tak datang langsung. Yang datang, tidak ada istilah lambat. InsyaAllah. Ya? Okey. Bila suruh terus juga. Dan cuba bercakap lagi dengan Nabi sehingga baginda bercakap denganmu. Tiba gilirannya yang berikut, Ummu Salamah pun cuba sekali lagi bercakap. Maknanya makan masa yang lama ya. Sebab dalam satu masa, isteri-isteri Rasulullah ada 9 orang ya dalam satu masa. Maknanya nak sampai giliran tu maknanya 10 hari baru boleh masuk sampai giliran dia yang ketiga ya. Tapi sabar isteri-isteri Nabi yang lain kan. Allahu Akbar, suruh aja. Kalau tidak, mari aku pergi. Kalau kita lah ramai-ramai kau cakap je tak nak dengar, baik aku yang pergi. Contohnya lah tunjuk ke kepala sikit kita ni. Tak sabar ya. Nak tunggu juga. Tapi Rasulullah SAW lebih sabar dengan kerenah-kerenah isterinya. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan adalah sikit ciput perangai-perangai macam tu. Ada pada suami kita dan ada pada diri kita. Sabar, tunggu. Jangan duduk kopo sangat. Tak apa. Nanti saya tanya. Gitulah. Kok adalah hak lain tu. Tak apalah kalau macam tu, biarlah saya yang pergi tanyalah. Kok Rasulullah nak jawab. Tidak ya, tengok sopan, santun isteri-isteri Rasulullah SAW. Bila dah lantik seorang, tunggu dululah. Sehinggalah dapat satu jawapan. Allahu Akbar ya. Okey. Tiba gilirannya berikut, Ummu Salamah pun cuba lagi sekali bercakap dengan Nabi tentang hal tersebut. Kali ini Rasulullah menjawab, janganlah awak sakiti hati saya tentang hal Aisyah. Tidak pernah wahyu turun kepada saya dalam keadaan saya dalam selimut bersama isteri melainkan Aisyah seorang. Ya. Maknanya itu cerita balik kepada kita lah. Ya. Lantas Ummu Salamah berkata, saya bertaubat pada Allah kerana telah menyakiti hati awak. Wahai Rasulullah, cepat isteri Rasulullah ni bila ditegur macam tu, terus bertaubat. Aku tak akan sakiti lagi hati kamu, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sabar. Lepas tu bila diberitahu begitu, maka terus memberitahu, taubat dah, aku tak tanya dah bab ni. Siapa suruh aku pun, aku tak akan. Gitu sekali ya. Hebat isteri-isteri Rasulullah SAW. Tak cuba, tak tahu. Bila dah ada jawapan, maka mereka dah dapat jawapan. Tapi, okey, kita ikuti seterusnya bagaimana kisah itu ya. Selepas itu, jadi lantas Ummu Salamah kata, saya bertaubat pada Allah kerana telah menyakiti hati awak, wahai Rasulullah SAW. Okey, kita ada Muslimah Mahmud. Kita ada Makcik Syikin ada bersama kita ya. Alhamdulillah. Okey. Kita tengok apa dia. Lantas Ummu Salamah berkata, saya bertaubat pada Allah kerana telah menyakiti awak, wahai Rasulullah.
Selepas itu, isteri-isteri baginda memanggil pula Fatimah, puteri baginda, untuk meminta beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak puas hati lagi. Ambil anak perempuan Rasulullah, iaitu Sayyidatuna Fatimah. Okey, kita ada Siti Maisarah. Okey. Seterusnya dia kata, panggil Fatimah lagi, puteri baginda, untuk meminta beliau berkata kepada Rasulullah. Isteri-isteri ayah menuntut demi Allah supaya ayah berlaku adil berkaitan anak perempuan Abu Bakar. Maka Fatimah menyampaikannya. Tak puas hati, Ummu Salamah tak berjaya. Maka panggil anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ada Ismailia, kita ada Rani Idris. Maaf bonda, mohon maaf. Dulu ada kelas tajwid. Bertindih waktu. Tak apa Rani, janji dah masuk. Lepas ni petang masuk balik boleh tengok lagi, boleh dengar lagi Tapi kata Mek Hafsah, tak sedap kalau tak siaran langsung. Padahalnya rupanya sama aja dah. Tak ada pun. Tapi tak seronok. Yang kita penting kita nak tahu dulu tu. Orang lain kemudian. Betul tak Tik? Itu yang syok tu. Kita nak tengok dulu, kita tahu dulu. Kalau orang cerita lagi dalam WhatsApp, kita dah tahu dah, kan? Tapi yang tu yang seronok tu. Apa-apa kita nak tahu dulu. Itu rela menunggu sampai pagi keputusan pilihan raya. Pasal apa? Bukan tak tahu nanti pagi esoknya akhbarnya, TV-nya, dah. Semua ada. Tapi kita nak tahu dulu sebab biarlah kita yang tahu cerita itu bukan daripada mulut orang lain. Betul kan? Itu memang dah passion kita dah. Suka biar kita yang tahu dulu. Tapi kalau dah tak ada arah, orang Kelantan kata, maka kita tak apalah, tengok siaran ulangan pun tak kisah. Okey, kita teruskan. Fatimah menjawab, sudah tentu saya suka. Maka okey. Beliau berkata kepada Rasulullah, isteri-isteri ayah menuntut demi Allah supaya ayah berlaku adil berkaitan anak perempuan Abu Bakar. Abu Bakar tu siapa? Aisyah. Maka Fatimah menyampaikannya. Lalu baginda menjawab, wahai anakku, adakah kamu tidak suka dengan apa yang ayah suka? Itu aja. Jawab soalan. Masya Allah. Hebat. Kalau kita, apalah kita nak kata kalau anak tiri kita yang tukar sampai tu. Anak kita, sampai. Cakap benda macam tu, tiba-tiba ayah jawab macam tu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hebatnya. Sayyidatuna Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita ada Jamayah Alang Jaman. Tak apalah, betul lah tu. Kalau saya salah baca, silap. Betul ya, Ti? Ti kata betul lah tu. Jadi, baginda tanya, wahai anakku, adakah kamu tidak suka dengan apa yang ayah suka? Kan? Maknanya, ayah dia suka siapa? Aisyah, kan? Jadi, adakah kamu tak suka? Suka. Dah. Lalu baginda menjawab, wahai anakku, adakah kamu tidak suka dengan apa yang ayah suka? Fatimah menjawab, sudah tentu saya suka. Fatimah kembali menemui mereka untuk memaklumkan hal tersebut. Kemudian mereka berkata, pergilah sekali lagi jumpa baginda. Kali ini Fatimah enggan. Selepas itu mereka mengutus pula Zainab binti Jahsy. Lalu Zainab menemui baginda dan bercakap dengan agak keras. Beliau berkata, isteri-isteri awak menuntut demi Allah supaya awak adil berkaitan anak perempuan Ibnu Abi Quhafah. Anak Abu Bakar lah juga ceritanya. Okey, becik nampak ada dengan kita. Nazatu Naina. Okey. Assalamualaikum Ustazah dan Puan Yanti. Lama, jarang-jarang sekali. Sibuk sangat becik kita orang bekerja. Saya faham sangat Tapi tak ada masalah. Dia kata kita akan tengok, tak apa Ustazah, saya tengok ulangan. Ulangan boleh tengok bila-bila kan? Okey. Jadi bila suruh Fatimah tak nak pergi dah. Dia faham dah perangai ayah dia. Cakap sekali sudah cukup dah. Dan Fatimah sangat faham, sangat-sangat dengan apa yang ada sifat ataupun perangai ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak nak dah. Tak puas hati lagi. Hantar lagi orang. Okey. Apa semoga nama-nama kita melekat cantik. Kita ada mendengar kuliah betul, insya-Allah, amin. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita tercantik di yang berada kita berada dalam majlis ilmu ini tercantik di mana
Sebab ada satu hadis kursi saya ingat secara ni, iaitu bila kita ingat Allah, Allah ingat kita. Salam dalam keadaan kita seorang. Kalau kita ingat Allah dalam majlis yang ramai, Allah akan ingat kita dalam majlis yang lebih ramai dan lebih baik. Di mana? Di dalam syurga Illiyin. Syurga Illiyin. Apa nama syurga Illiyin? Syurga yang paling tertinggi sekali. Allahu Akbar. Dan dalam satu hadis lain, Allah kata, kalau kamu ingat aku ingat kamu dalam keadaan. Kita ingat dalam keadaan seorang, Allah ingat kita dalam keadaan sendirian. Tapi kalau kita ingat Allah dalam keadaan yang majlis yang ramai, maka Allah akan ingat kita dalam majlis yang lebih baik dan lebih ramai dan lebih baik, iaitu di kalangan para malaikat. Tu sekali dalam syurga Illiyin, dan yang kedua di kalangan para malaikat. Dan malaikat-malaikat ini malaikat yang terpilih, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ke malaikat yang tak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab dia ada peringkat-peringkat juga, ya. Jadi sebab itu saya teringat dalam satu hadis, maknanya ataupun kata-kata daripada para sahabat, orang yang berpuasa ni di siang hari itu dia seolah-olah bersifat dengan perangai malaikat. Malaikat yang tak makan, tak minum. Itu malaikat punya. Malaikat tak makan, tak minum. Jadi bila kita tak makan, tak minum itu, salah satunya kita seolah-olah memiliki akhlak ataupun perangai malaikat yang tak makan, tak minum siang hari. Tapi bila malam kita makan dengan banyaknya, itu dah jadi salah lah. Bukan tak boleh berbuka puasa, tapi makanlah ala kadarnya, insya-Allah, ya. Jangan memilih banyak-banyak, tapi jadilah hamba Allah yang sangat-sangat bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi di dalam kita nak habiskan Ramadan 4 hari lagi. Bukan 4 hari seronok nak habis, tidak kan? Sedih nak habis 4 hari lagi tu. Ya, insya-Allah, mudah-mudahan kita ambil kesemua sekali ni sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. 4 hari ni belum tentu milik kita, kan? Tapi 4 hari ni ada. Ramadan ni akan habis. Kita wallahu alam akan habis lebih awal daripada Ramadan. Kita tak tahu nak. Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya sebagai hamba-Nya. Itu saja, ya. Kita ada Nur Haimah Zainal Abidin, kita ada Maria Muhammad. Saya pun ada di kuliah ini, Bunda. Masya-Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak-banyak, ya. Still berada dalam majlis ilmu, ya. Okey. Selepas itu mereka mengutus pula Zainab binti Jahsy. Lalu Zainab menimba baginda dan bercakap dengan agak keras. Beliau berkata, isteri-isteri awak menuntut demi Allah supaya awak adil berkaitan anak perempuan Ibnu Abi Quhafah. Iaitu Aisyah lah. Suaranya agak tinggi sehingga didengari Aisyah yang ketika itu sedang duduk. Beliau bercakap sehingga mencelanya Aisyah. Setelah memandang Aisyah untuk melihat sama ada Aisyah akan bercakap atau tidak. Ya? Bila Zainab ni kata macam-macam kepada Aisyah, setelah tengok pada Aisyah. Ya? Sama ada nak beri isyarat supaya Aisyah bercakap ke atau tidak. Ya? Tapi Rasulullah tak kata apa-apa. Ya? Okey. Hajah Junaidah pun ada, ya, bersama. Kita ada Aziz Zek. Betul kan, Nazar? Okey. Fatimah lalu Aisyah benar-benar bercakap untuk menjawab. Sehingga Zainab terdiam. Maknanya Aisyah dia dengar dulu apa nak Zainab kata kat dia, ya. Dan sambil tengok pada Rasulullah sama ada isyarat Rasulullah bagi dia bercakap atau tidak. Dia tengok mata Rasulullah, dia tahu. Lalu Aisyah benar-benar bercakap untuk menjawab sehingga Zainab terdiam. Nabi memandang Aisyah dan berkata, betul, dia anak perempuan Abu Bakar. Kan? Nak ceritanya bagaimana dengan Abu Bakar sendiri yang bersikap dengan sifat tegas, sopan santun. Jadi begitulah yang ada pada Sayyidatuna Aisyah. Sebab tu Rasulullah kata, betul. Dia anak perempuan Abu Bakar. Hadis ini adalah riwayat Bukhari. Ya? Okey. Hadis yang ketiga. Aisyah dan Zainab berbalas cakap. Sayyidatina Aisyah bercerita, pada suatu hari para isteri Rasulullah mengutus Fatimah binti Muhammad untuk menghadap Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW, lalu Fatimah meminta izin kepada Rasulullah yang ketika itu sedang berbaring bersamaku dalam selimut. Baginda mempersilakan Fatimah masuk. Fatimah berkata, wahai Rasulullah, para isteri ayah mengutus saya untuk meminta supaya
ayah adik dalam soal anak perempuan Abu Kuhafa. Aku terdiam. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai puteriku, tidakkah kamu suka apa yang ayah suka? Fatimah menjawab, sudah tentu. Lalu Rasulullah berkata, maka sukailah orang ini. Maknanya kalau Rasulullah suka dengan Aisyah, maka sukailah orang ini. Suruh Fatimah, sukailah kepada Aisyah. Yang kita kalau kita ni, kita panggil mak tiri lah. Mak tiri. Okey. Setelah mendengar jawapan Rasulullah, Fatimah terus beredar dan pergi menemui semula para isteri Rasulullah. Dia memberitahu apa yang dia sudah katakan dan apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya. Para isteri Rasulullah berkata, nampaknya kamu tidak membantu kami lagi. Pergilah beritahu Rasulullah sekali lagi. Lalu Fatimah menjawab, demi Allah, saya tidak akan bercakap dengan ayah soal dia, Aisyah. Lagi sampai bila-bila. Maknanya sore, no way. Aisyah, saya tak akan cakap apa-apa lagi beritahu kepada mak tiri dia yang lain lah ya. Begitulah. Sebab bagaimana Fatimah dia sangat faham dengan perangai ayah dia. Dan perangai Fatimah juga adalah mewarisi perangai Rasulullah SAW. Dia tak cakap banyak. Kalau begitulah keadaan, itulah yang dia akan beritahu. Untuk nak ulang lagi, cukup. Dia sangat faham dengan perangai ayah dia. Kalau ayah dia kata, adakah kamu tidak suka dengan apa yang aku sukai? Maka dia kata, suka. Maka sukailah. Sukailah orang ini. Siapa orang ini? Yakni Aisyah. Hebatnya. Patutlah dicemburui oleh isteri-isteri yang lain. Okey, kita ada Husni HR. Ustazah minta maaf, minta izin keluar dulu. Nanti tengok ulangan. Tak apalah ya. Mungkin ada program yang bertindih sekarang ini. Tak? Betul, Ti? Tak apalah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Itu perkara biasa ya. Dah masuk, dah daftar diri, insya-Allah ya. Okey, apa kata ayah? Ayah kata baiknya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Betul kan ayah? Sangat baik. Bukan baiknya, terbaik. Tu ya. Kita ni baik lagu tu pun. Ya Allah ya. Dah baik dah kalau kita boleh macam tu ya. Okey. Setelah mendengar, para isteri Rasulullah berkata, nampaknya kamu tidak membantu. Lalu Fatimah menjawab, demi Allah, saya tidak akan bercakap dengan ayah soal dia, yakni Aisyah, lagi sampai bila-bila. Kemudian pada isteri Rasulullah mengutus Zainab binti Jahsy untuk pula. Beliaulah orang yang paling dekat menyayangi kedudukanku di sisi Nabi. Di antara yang paling dekat lah. Aku belum pernah temui perempuan yang lebih baik agamanya daripada Zainab. Dan lebih bertakwa kepada Allah. Paling jujur dalam berkata-kata, paling banyak menghubungkan silaturahim, paling banyak bersedekah, paling kuat bekerja supaya dapat bersedekah dan mendekati Allah dengannya. Melainkan ada satu sikapnya iaitu cepat marah namun cepat reda. Manusia kan, dia adalah adalah kekurangan tu, mesti ada. Kita tak sempurna, kita tak perfect. Tapi kita je kadang-kadang kita rasa kita perfect kan. Lepas tu kita marah orang. Orang tak kena kita kata gitu. Kita umpat orang, kita celah orang tu. Sebab kita rasa diri kita perfect. Kita dalam bab tu mungkin kita sempurna. Tapi dalam bab lain mungkin kita tidak sempurna kan. Tapi kita lupa kecacatan dan kelemahan kita. Sebab itulah kita boleh kata orang. Sebab itulah kita mengumpat orang kan. Sebab kita rasa orang tu ada kekurangan. Sedangkan kita juga ada kekurangan. Cuma kekurangan kita bukan part itu. Tapi kekurangan kita pada tempat lain. Sebagaimana Zainab binti Al-Jahsy ini orang yang sangat hebat, sangat kuat bekerja, sangat kuat dari segi bertakwa pada Allah, paling jujur dalam berkata-kata, paling banyak menghubungkan silaturahim, paling banyak bersedekah, paling kuat bekerja supaya dia dapat bersedekah dan mendekati Allah dengannya. Maknanya, kehebatan dia sangat hebat, muslimin muslimat semua ya. Jadi cuma ada kekurangan dia iaitu cepat marah. Tetapi cepat reda. Masya Allah, tabarakallah. Kita ni kalau cepat marah, lambat reda. Tak ada kawan kita dalam hidup ni, betul tak? Mudah marah, lepas tu lambat nak boleh sejuk balik. Tahun depan baru sejuk balik. Mari Ramadan tahun depan baru nak sejuk. Allahu Akbar ya. Ada orang begitu. Tapi insya-Allah ya, betul tak Hajah Junaidah kata,
kita banyak kekurangan ustazah. Tak apa, betulnya begitu, kita banyak kekurangan. Allah tak beri kat kita ni semua ada. Macam saya jumpa ada seorang klien saya, dia kata, saya ni ustazah, alhamdulillah, Masya Allah, dari segi rezeki, Allah Akbar, ada. Rumah besar pula tu, bukan rumah ada. Kita ni ada rumah, tapi rumah kita tak besar. Rumah besar, ustazah, kereta berbilang-bilang, nak naik hak mana, tak ada masalah. Tapi ada satu masalah saya. Masalah suami saya kahwin lain. Dan tak nak balik rumah saya. Tengok tu. Adalah ujian Allah kepada kita. Sebab kita tidak sempurna. Kalaulah kita sempurna semua, kaya, rumah besar, kereta ada berbilang-bilang, tak? Harta bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat. Contohnya lah, ya. Allahu Akbar. Suami pula baik dengan kita. Agaknya tak tahu nak cakap lah. Takut kita lupa dunia, ya. Sebab itulah hamba-hamba Allah yang dulu-dulu, ya. Contohnya Qarun, Fir'aun, ya, sebab tak ada kekurangan pada mereka. Dan dikatakan pada Qarun hartanya betapa banyak, ya, macam mana dia. Tapi akhirnya dia ingkar, dia kufur dengan nikmat-nikmat Allah. Itu juga dengan Fir'aun. Tak pernah demam, tak pernah bersin. Kalau ceramah Ustaz Dasuki, ya. Makna Fir'aun ni tidak pernah bersin pun. Maknanya tak pernah sesema, demam jauh sekali, apatah lagi COVID-19. Takkan kena dengan dia dah. Tapi dia bila tak sakit, tak apa, tak ada kekurangan dalam hidupnya, akhirnya dia mengaku dia menjadi Tuhan. Sampai malaikat pun terkejut. Sampai begitu, aku syaitan pun tak pernah mengaku jadi Tuhan. Begitulah keadaan, yang kita dengar dialog, syaitan, dia cakap. Sebab ada manusia yang bernama Fir'aun ini mengaku dirinya sebagai Tuhan sebab dia tidak ada kekurangan apa-apa. Ya, semua ada. Harta ada, pangkat ada. Ya, semua ada. Tak pernah sakit, tak pernah apa. Menjadikan dia lupa diri dan akhirnya dia mengaku dirinya Tuhan. Wal-iyazubillah. Jadi kita ni Allah beri pada umat Nabi Muhammad SAW ada kekurangan dan ada kelemahan. Supaya kita tidak sombong, tidak angkuh, tidak takbur, ya, mengatakan kita memiliki segala-galanya. Tidak, ya. Pasti ada satu benda, dua benda yang kekurangan yang ada pada kita, ya. Kadang-kadang harta banyak gitu gini, baik dan sebagainya. Tapi apa masalahnya? Cepat marah, melenting, ya Allah. Dan bila dia melenting, sangat payah untuk memberi kemaafan, ya. Okey, kita ada Mas J Fruit. Okey, saya pun nak tengok jam juga. Dah nak habis dah. Ya Allah. Sekejap aja masa berlalu kan. Begitulah kita dah 1 jam, 2 jam, 10 jam pun begitu jugalah. Okey. Seterusnya, Zainab kemudian memohon izin bertemu Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah sedang bersama Aisyah dalam selimut beliau sebagaimana keadaan ketika Fatimah datang. Rasulullah lalu mengizinkan Zainab masuk bertemu. Zainab pun berkata, "Ya Rasulullah, para isteri awak mengutus saya untuk meminta awak supaya adil dalam soal-soal anak perempuan Abu Quhafah. Kemudian bila sampai, mengataku dan terus mengata diriku." Aisyah, hadis ini diwakili oleh Aisyah, ya. "Aku memerhatikan sahaja Rasulullah. Aku perhatikan mata Nabi, ya, untuk mengetahui sama ada baginda mengizinkan aku untuk berbalas." Ya, kita ni kalau tengok mata suami, kita dah faham dah, betul tak? Jangan main-main, ya. Sebab tu anak saya kata kepada arwah suami saya, kalau ayah jeling sampai ayah jeling maut. Punya takutnya pada ayah kalau ayah jeling maut. Macam mana nak bayangkan jeling maut, ya? Sampai macam tu sekali kalau anak saya, janganlah sampai ayah jeling, sebab ayah kalau dah jeling maut, ya. Jadi begitu jugalah. Nak ceritanya, Aisyah ni dia tengok dulu mata Rasulullah. Boleh tak nak lawan cakap dengan Zainab yang kata macam-macam? Tengok hebat Aisyah, ya. Subhanallah. Macam sabar dia tu, macam sabar ayah nanya, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, kan? Macam tu sekali, ya. Okey. Kemudian bila sampai mengataku dan terus mengata diriku, aku memerhatikan sahaja Rasulullah. Aku perhatikan mata Nabi untuk mengetahui sama ada baginda mengizinkan aku untuk membalas. Zainab terus-menerus mengata diriku sehingga aku yakin bahawa Rasulullah tidak akan marah jika aku membalasnya. Selepas itu, aku pula mengata tentangnya.
Aku terus menyerangnya sehingga aku berjaya mengatasinya. Tunggu juga ya. Dengar juga. Sabar kan. Kalau kita, dia masuk rumah dah serang dah. Lah, pasal apa dia masuk rumah kita? Betul tak? Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. Kemudian sambil tersenyum Rasulullah pun bersabda, sungguh dia anak perempuan Abu Bakar. Riwayat Muslim. Ya? Maknanya, dia dengar dulu, lepas tu baru dia bercakap. Bercakap. Sehingga kan, dia kata di sini, Zainab terdiam. Dan Rasulullah jawab, sungguhnya dalam keadaan senyum. Apabila dia senyum tu, Aisyah dah faham dah. Maknanya, Rasulullah tak marah dia cakap macam tu. Ya. Okey, nampak ada Nur Hayati Abdullah. Okey, Ida pun ada sama. Bijaknya Sayyidatina Aisyah. Memang dia seorang sangat yang intelektual. Ya. Aisyah ni. Ya. Dan catatan, kita kena baca catatan. Apa komen penulis ini? Ya. Ketiga-tiga riwayat dibawa sekaligus bagi mendapat gambaran selengkap mungkin tentang babak asam garam kali ini. Setiap hadis mempunyai perincian tertentu yang tidak disebut dalam hadis lain. Banyak panduan yang terkandung di dalamnya. Sila amati. Dalam hadis ni dia nampak macam benda yang sama tapi benda yang tak sama. Ada di situ sikit, ada di situ sikit. Itulah. Jadi sebab itu penulis buku ni dia ambil ketiga-tiga hadis itu supaya dapat untuk beri ulasan yang secantik-cantiknya. Sebab ada dalam tiga-tiga tu kita dapat benda-benda apa yang menjadi isu dalam keadaan ini ataupun yang menjadi asam garam dalam rumah tangga Rasulullah SAW. Okey. Pilih kata yang kena. Perhatikan pada maklum balas yang berbeza. Nabi berikan kepada Ummu Salamah dan Fatimah. Kepada Ummu Salamah, Nabi berikan hujah intelektual. Kepada Fatimah pula dengan hujah emosi. Maknanya bagaimana Nabi menjawab kepada Ummu Salamah. Itu sebagai intelektual. Dia kata apa? Dia kata tidak ada wanita lain. Maknanya semasa dengan Aisyah lah wahyu Allah diturunkan kepadaku. Dan tidak pada isteri-isteri yang lain. Terdiam kita dah. Terduduk dengar jawapan Rasulullah seorang yang sangat intelektual. Kalau tidak, apa yang kau kisah? Ikut aku pula. Nah, aku sayang kat Aisyah. Kau tahu? Sudahlah. Kan? Apa ayat orang kita kata apa? Apa nak kata? Ada sedap apa nak kata? Tak apalah. Dah tak apa? Tahu tak apa? Kan? Tahu tak apa? Betul tak Eda? Tahu tak apa? Maknanya, nak ceritanya, Rasulullah tidak emosi dan bila menjawab sangat intelektual. Maknanya, aku tidak dapat wahyu melainkan ketika aku bersama dengan Aisyah. Dengan isteri-isteri lain, tidak ada wahyu diturunkan oleh Allah SWT. Maknanya, Aisyah sangat istimewa. Kan? Jadi, Rasulullah bagi tahu begitu. Sangat simple, tapi Ummu Salamah telah bersumpah demi, dia bertaubat demi Allah. Dia tak akan lagi bertanya kepada Rasulullah hal-hal yang berkaitan dengan Aisyah. Tu. Kalau kita, kalau suami, yang kau dah tanya tahu apa? Kenapa? Aku sayang kat dia, kau dengki. Pasal? Dah, jawab dengan kena macam tu pun dah rasa sampai ke tulang hitam. Okey. Begitu juga pada Fatimah, apa dia cakap? Penuh emosi. Kau tak suka dah apa yang Abah suka? Ataupun kau tak suka apa yang ayah suka? Suka. Dah kalau kau sukailah dia. Penuh emosi dah. Emosi makna kalau kau tahu apa yang Abah suka kan? Abah suka makan hak yang mak buat kan? Jadi maksudnya penuh emosi dia melayan Fatimah. Okey. Perbuatan Nabi ini bukannya bermaksud Nabi pandai berhelah dan beralasan kepada orang ini. Dikatakan begini kepada orang itu, dikatakan begitu. Sebaliknya hal ini menunjukkan Nabi bijak memilih kata-kata yang kena berdasarkan orangnya. Tu. Bukan dia berhelah dengan Fatimah lain, dengan Ummu Salamah lain, dengan Zainab lain kata-kata dia. Tidak, bukan dia berhujah. Tapi nak ceritanya, bercakap tu bersesuaianlah dengan orang yang kita nak cakap. Kalau nak bercakap dengan Fatimah, nak bercakap dengan penuh intelektual,
Sebab Fatimah adalah anak kesayangan dia. Betul kan? Jadi kalau apa yang ayah sayang, kamu sayang tak? Sayang ayah. Sebab dia tahu dia sangat sayang pada ayah dia, maka dia pasti akan setuju dengan apa yang ayah dia sayang. Dengan penuh emosi dia bercakap macam tu. Jadi bila bercakap ni, kena melihat orangnya. Siapa yang kita bercakap ni. Bercakap dengan mak barangkali nada kita lain. Bercakap dengan suami, nada kita lain. Bercakap dengan anak-anak, mungkin bahasa lain yang kita gunakan. Betul kan? Gitu. Tengok contoh yang sangat baik buat kita. Bukan Rasulullah berhelah-helah yang ni kata gitu, asyik nak mengelak saja. Yang ni kata gitu, yang ni kata gitu. Tidak, ya. Bukan begitu. Tapi dia kata sebaliknya, hal ini menunjukkan Nabi bijak memilih kata-kata yang kena berdasarkan orang. Kesannya mereka berdua boleh menerima tindakan Nabi, maka begitulah kita seharusnya dalam mengurus konflik. Tengok dengan siapa kita sedang berkata. Tak? Ini cakap dengan apa? Orang tu kasar, dengan suami pun kasar, dengan mak pun kasar. Dia baru bergaduh di pejabat dengan staf dia. Balik rumah cakap dengan suami macam tu juga. Kasar. Dengan mak pun cakap kasar. Dengan anak tak usah cerita lagi. Anak biasanya tempat untuk melepaskan geram. Kan? Sebab anak dia tak membalas. Dah anak kecil. Nak marah kat suami, tolak anak kan? Ada kita. Pukul anak. Itu perkara biasa lah. Saya tak buat. Muslimat dalam ni tak buat. Tapi ada orang dia nak marah kat suami tak boleh buat. Maka dia lepaskan geram kepada anak. Nak marah kat staf di pejabat, maka suami yang kena marah kan. Itu adalah perkara biasa ya. Itu nak ceritanya. Tapi Nabi ni dia bercakap mengikut kesesuaian, pemikiran, siapa yang dia bercakap. Kalau dengan anak dia Fatimah, dia bercakap dengan emosi dia sebagai seorang ayah. Kalau ayah sayang pada seseorang, kamu tak sayang tak apa yang ayah sayang. Kan? Sudah tentulah kita sayang ayah dia, kita sayanglah apa yang ayah dia ayah sayang kan. Sudah tentulah ya. Pendekatan berbeza ikut individu yang kita hadap. Betul. Betul sangat-sangat ya. Dia tak akan sama. Kalau buat sama cakap kat suami, pergi kat pejabat cakap kat bos. Hello boss, I love you darling. Ui, mampu kita. Betul tak? Kebetulan bos pun tengah duduk pening-pening tak? Jangan buat main. Di rumah lain. Di pejabat, orang bos kita tu orang lain. Tak boleh kita nak sayang-sayang, nak manja-manja tak? Jangan. Tak boleh. Okey. Kena kenal peribadi pasangan. Andai Ummul Mukminin yang lain, mungkin lain pula jawapan Nabi. Bagaimanapun pada Ummu Salamah, Nabi memberikan alasan ilmiah kerana Nabi arif benar akan personaliti beliau, seorang yang intelektual. Ummu Salamah ni seorang yang bijak. Sebab itu Rasulullah menjawab dalam bentuk sebagai seorang yang intelektual yang boleh memahami jawapan itu, sehingga Ummu Salamah kata, tobat, aku tak tanya dah. Soal gitulah tak. Tak akan tanya kamu upah banyak mana pun. Tidak, aku tak akan buat lagi. Aku tak akan tanya lagi. Aku tak akan pergi tanya lagi. Kamu cakap lah apa sekalipun. Begitu. Ya. Ruqyah kata, I love you darling. Siapalah darling Ruqyah. Okey. Aida kata, ya bunda Ustazah, ada orang keluar bahasa kasar siap tunjuk memek muka lagi dan pukul anak untuk lepas geram. Betul. Betul sangat. Sebab tu ada pepatah kita kan, pukul anak sindir menantu. Ya. Nak marah pada menantu, pukul anak. Tu biasalah tu. Orang lepaskan geram pada anak. Dan tidak mustahil muslimin-muslimat semua ya. Ada kes seorang isteri tu bunuh anak dia 3 orang. Sebab nak marah suami dia berpoligami. Cerita ni dah lama ya. Tapi nak cerita ada kes seorang ibu bunuh anak 3 orang sebab marah suami berpoligami. Apa pasalnya dia bunuh anak? Bunuh suami lah kalau dia nak marah sangat. Betul kan? Tapi kita tidak mampu nak buat pada suami yang memang kita tak akan mampu. Betul tak? Tapi anak kita mampu buat. Janganlah. Tidak begitu. Kita tidak begitu. Tapi nak ceritanya, ada orang melepaskan geram pada orang yang jauh lebih tak boleh dia nak buat apa-apa tindakan. Maka orang yang mudah sekali tentulah anak lah. Itu juga ada orang geram kepada suami, dia pukul bibik dia kan. Ada kes-kes yang bibiknya kena pukul, ada yang sampai mati. Ada juga yang pukul pembantu rumah kan. Okey. Jadi kadang-kadang keluar dengan memek mukanya. Tu macam anak mata tu macam nak keluar. Ya. Tu keadaan punya dalam keadaan marah. Ya. Okey, Ummu Salamah sememangnya seorang yang pintar. Banyak babak yang membuktikan hal ini. Itulah dalam berkomunikasi dengan pasangan, bercakaplah dengan pasangan mengikut
tahap dan daerah kebiasaannya. Betul. Kena tahu dia tu jenis orang macam mana. Boleh bercakap apa. Bercerita apa. Bergurau apa. Ada orang tak boleh gurau main-main. Ada masa boleh bergurau, ada masa tak boleh gurau. Kalau kita faham sangat keadaan ini, maka insya-Allah boleh mengurangkan sedikit pergaduhan kita dalam rumah tangga dengan pasangan kita. Okey. Saya habiskan sikit sebab tadi dia banyak dia menguraikan lagi. Ada kala tindakan pasangan tanpa niat pun boleh menyakiti hati, maka maafkanlah. Okey. Ummul Mukminin tidak berniat langsung untuk menyakiti hati Nabi di sebalik tindakan mereka. Sebaliknya mereka melihat ada benarnya permintaan mereka. Mereka bukan suka-suka memaksa Nabi. Apa lagi, Nabi tidak berkata apa-apa ketika pertama kali mereka mengungkit isu tersebut. Andai perkara ini salah dari segi syariat, nescaya awal-awal lagi Nabi sudah menegur. Itu. Nabi dia tidak akan mengiyakan sesuatu yang salah. Tu. Walau siapa yang akan buat, isteri dia ke, isteri kesayangan dia ke, anak kesayangan Fatimah, kalau buat salah, Nabi kata, kalau dia Fatimah mencuri, aku akan potong tangan Fatimah. Itu anak kesayangan dia tu. Itu. Nabi makna kalau benda tu salah, perbuatan isteri-isteri dia tu salah, dah kali pertama dia dah marah dah. Jadi nak ceritanya Nabi tidak akan membiarkan isteri-isteri itu buat salah, salah dari segi syariat. Salah dari segi hukum. Okey. Kena minta maaf daripada pasangan apabila menyakiti hatinya, sama ada dengan sengaja atau tidak. Kena mudah minta maaf, insya-Allah. Saya harap sangat saya, muslimin muslimat semua, walau dengan siapa kita berhadapan, kalau kita rasa kita buat salah, kita tersilap. Kadang-kadang kita tak niat begitu dah, tapi tiba-tiba kita fikir balik, macam dia terasa hati je dah. Kawan-kawan pun sama juga. Kita hantar WhatsApp, tiba-tiba dia diam tak jawab. Tengok saya mak balik WhatsApp kita. Sakit hati kot dengan WhatsApp aku ni dah. Jadi kita kena peka dengan keadaan-keadaan ini, sebab bila kita buat salah, kita kenalah segera minta maaf. Dan kalau orang buat salah kat kita, naklah kita memaafkannya. Itu di antara yang diajar kepada kita. Dan Allah sebut wal'afina anin nas dalam Al-Quran, dan orang-orang yang boleh memberi kemaafan kepada orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan yang suci ini, yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ini, biarlah kita sama-sama boleh memaafkan semua orang. Sikit pun dah tak ada salah. Yang akan datang itu cerita lain. Kita maafkan semua orang, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah akan memaafkan kita. Sebab itu Nabi ajar kita apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya suka fa'fu anna lah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Maknanya segera minta ampun dengan Allah SWT, dan Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan suka memberi pengampunan. Dan diri kita juga, biarlah boleh memberi kemaafan pada orang lain yang buat salah pada kita. Kita lupakanlah kesalahan mereka. Ingatkanlah kebaikan-kebaikan yang dia telah buat pada kita selama ini, insya-Allah. Jadi saya rasa saya kena tangguh di situ dulu, sebab ulasannya banyak supaya kita ni mendapat jawapan yang sangat memuaskan hati kita. Tapi bagi saya, dan saya rasa muslimin-muslimat semua dah sangat berpuas hati dah dengan huraian-huraian yang telah diberi oleh penulis buku ini, dan kita pun tak ada ragu lagi dengan, pertama dengan Rasulullah SAW, kedua dengan isteri-isteri Nabi semua, dan juga dengan anaknya iaitu Fatimah yang disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa kita dah cukup faham keadaan ini dengan babak asam garam ini. Mudah-mudahan insya-Allah sebenarnya untuk mentarbiah diri kita. Bila dah Nabi tak jawab, faham. Bila tanya suami tak jawab, faham. Okey. Jadi saya tangguh sekat itu dulu, dan insya-Allah kita bertemu selepas hari raya nanti. InsyaAllah barangkali kita tidak bercuti panjang sangat dari segi kuliah, sebab bimbang-bimbang bila cuti lama nanti kita terlupa sikit. Bukan terlupa banyak, tapi terlupa sikit. Jadi saya harap sangat insyaAllah kita boleh bertemu lagi dalam kuliah SKR ini, iaitu berkaitan dengan asam garam Rasulullah SAW, rumah tangga Rasulullah. InsyaAllah kita akan bertemu selepas hari raya. Tarikhnya
Saya tak boleh bagi tahu sebab saya pun tak tahu. Cuma Cik Murtaza kata kita bercuti hari raya ni. Semualah cuti belaka kan. Tapi insyaAllah besok kita boleh bertemu lagi ya. Dalam kuliah bersama dengan Masjid Baru Seksyen 7 Shah Alam ya. Jam 12.30 pagi. Macam ni juga insyaAllah pada esok hari ya. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Daun Keladi bersama saya dalam kuliah pada pagi ini, dan insya-Allah mudah-mudahan Allah beri ganjaran terbaik buat kita semua. Ya, salah silap minta maaf. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.